Memastikan integriti dalam rangkaian halal bukanlah suatu perkara yang mudah. Namun begitu, cabaran yang ada malahan memberi banyak manfaat kepada semua. Kesucian setiap bahan mentah menjadi pilihan seluruh masyarakat. Di manapun anda berada, Halal Integrated Platform sentiasa bersama anda. Pembaharan dah nak habis ni. Ain, Ya, Bu. boleh tolong ibu order bahan-bahan bahulu tak? Tapi Ain dah nak pergi interview dah ni. Tak apa. Ain bukakan portal HIP untuk ibu. Nanti ibu boleh pilih je dalam ni. Nanti ibu jangan lupa tengok laptop ya. Yelah. Ibu selalu doakan kamu berjaya. Terima kasih, Bu. Ain pergi dulu. Segala akses untuk hub halal hanya di hujung jari anda. Memastikan kelestarian rangkaian hub halal untuk generasi akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barang Cik. Cepat dia sampai. Segalanya pantas tanpa batasan. Sebesar impian, segalanya bermula dengan langkah yang pertama. Terukai integrasi tanpa sempadan dan berpeluang temui rakannya ke baru. Budayakan inovasi dan jadikan idea perniagaan anda satu realiti. Lakar kejayaan, catat peningkatan perniagaan melalui HIP. Daftar dan sertai segera untuk berinteraksi dan mendapat akses kepada ribuan pangkalan data. Hanya yang terbaik dari Halal Integrated Platform. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton HIP Live bersama saya Shilda Ismail dan kami secara langsung di Pejabat Halal Development Corporation di Petaling Jaya. Okey, hari ini saya ada topik menarik kerana saya juga mempunyai tetamu yang sangat interesting dan topiknya berkenaan dengan sertu. Jadi pastikan anda terus share ataupun jika anda punya sebarang komen, bolehlah mengajukannya di bawah kotak di bawah ini. Okey. Ada yang bertanya kepada saya apa itu HIP Live. HIP Live membawakan topik berkaitan industri halal. Jadi bagi mendekatkan lagi pejuang dan pemain HIP ataupun industri halal ini, apa kata kita mulakan langkah pertama untuk bersama kami menjadi ahli HIP. Senang saja, hip.hdcglobal.com. Kalau anda lihat di crawler di bawah ini, hip.hdcglobal.com. Jadi kalau anda jadi ahli, ada manfaatnya untuk anda mengakses pelbagai keperluan dan juga kemahuan dalam industri halal ataupun ekspor ya. Okey, hari ini kita ada topik yang menarik menyentuh tentang sertu dan untuk itu kita menjemput Encik Azri Hussein, Pengarah Urusan Global di Bank Sdn Bhd. Apa khabar Encik Azri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik. Syilda apa khabar? Okey, baik insya-Allah. Okey Encik Azri, kita nak cerita pasal sertu ni perkara yang orang kata mungkin ada yang faham, ada yang mungkin tidak mendalami secara orang kata secara terperinci. Pertama sekali, boleh terangkan apakah itu sertu dan perbezaannya dengan samak? Okey. Silakan Encik Azri. Baik. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih di atas undangan untuk berkongsi mengenai sertu. So, soalan tadi, apakah perbezaan antara sertu dan samak ya? Okey, jadi perbezaan antara sertu dan samak ni dia sebenarnya berbeza dari segi kaedah saja. Tetapi dari segi matlamat tu dia sama. Apa maksud saya sama matlamat dia? Matlamat sertu dan samak ni kedua-duanya adalah untuk disinfektan atau membunuh kuman.
Cuma kaedah tu berbeza. Kaedah untuk sertu dia menggunakan kaedah 7 kali basuhan. Okey, dan salah satunya dicampurkan dengan air tanah dan bilasan sebanyak 6 kali, itu untuk sertu. Manakala samak, dia tidak perlu 7 kali basuhan. Dia samak ni tujuannya untuk kulit-kulit binatang selain daripada khinzir dan anjing lah yang kita boleh gunakan kulit tu untuk pakaian kita, untuk barang-barang gunaan kita ke apa ke. Jadi kita kena samak dulu kulit-kulit haiwan tu. Jadi kaedah samak ni dia tidaklah 7 kali basuh macam sertu tu. Dia punya bahan dia pun tidak guna pakai tanah. Dia pakailah bahan-bahan yang macam tajam-tajam, macam asid ke. Macam kalau industri dia pakai hydrogen peroxide, ataupun kalau zaman-zaman dulu dia pakai tawas. Tawas kan tajam kan. Jadi dia boleh menjernihkan air-air yang keruh-keruh ni kan. Jadi dia ada sifat tu. Jadi untuk samak ni kalau dalam bahasa Inggeris dia dipanggil tanning. T-A-N-N-I-N-G, tanning. Itu kalau industri, saya perasan selalu dalam industri pembuatan otomotif, saya tengok ada channel Discovery Channel tu. Kulit-kulit yang digunakan untuk tempat duduk tu, dia orang tanning dulu, dia orang samak dulu. So samak ni memang dah meluas dah pun. Kalau dalam industri samak ni memang dah meluas. Okey, so itulah ada perbezaan antara sertu dan samak. Okey. Okey. Saya ada masalah connectivity sedikit, jadi mungkin agak slow dalam 2-3 saat lah macam tu. Tidak mengapa, kita harus teruskan kehidupan. Okey. Okey, Cik Azri, Global Debug, saya nak teruskan kepada syarikat Cik Azri lah, Global Debug ya. Ceritakan sedikit tentang macam mana ia bermulanya dengan bisnes sertu ini. Macam mana boleh keinginan ke arah bisnes ini? Okey, silakan. Global Debug ni saya secara sepenuh masanya dah 10 tahun dah dalam bidang sertu ni 10 tahun dah 10 tahun. Jadi sebelum saya fokus dalam sertu 10 tahun, saya juga dulu pernah berpeluang bekerja bersama usahawan pensijilan halal zaman-zaman dululah. Okey. Jadi perkenalan dengan halal tu dah lama, tapi maknanya untuk sertu ni baru 10 tahun lepas. Dan salah satu sebabnya, satu, saya nampak tak ada lagi orang yang buat commercialization sertu ni secara untuk industri dan juga untuk domestik lah. Jadi di atas kekosongan tu, jadi saya pandang kiri kanan, depan belakang, tak ada siapa yang nak buat. Jadi kita tampil lah dengan pendekatan-pendekatan kita yang tertentu ni untuk kita nak develop sertu ni, macam mana kita nak bawa sertu ni ke dalam industri. Dan tambahan pula kita juga ada sedikit membuat R&D lah mengenai tanah. Apakah hikmah tanah yang kita gunakan untuk proses sertu ni? Okey, adakah dia memberi satu outcome yang bagus untuk dalam konteks kualiti. Okey. Jadi setelah kita buat R&D, jadi kita dapat tahu sertu ni sebenarnya dia disinfektan kan, dia membunuh kuman. Jadi daripada situ yang lebih menyebabkan saya tertarik dan lebih bersemangatlah untuk kita nak explore lebih dalam lagi pasal sertu ni. Tambahan pula kita tengok industri halal di Malaysia ni sangat-sangat besar dan dia punya pengaruh dia memang sampai ke satu dunia kan. Malaysia punya nama halal ni kan nombor 1 di dunia kan. Jadi atas dasar tu lah kita bersemangat lah untuk kita nak buat sertu ni, begitulah. Okey, terima kasih. Okey, di atas penerangan itu, semoga Global Debug akan terus maju. Okey, saya terpandang komen-komen daripada warga netizen saya ni yang menyokong HIP Live. Terima kasih kepada Muhammad Amri, Tok Toman, Raisha Esa, Syah. Mereka semua daripada Misdak ni. Misdak ni kena datang HDC ni buat lawatan bersama kami. Okey, itu dia. Okey, terima kasih Misdak ya. Okey,
kepada soalan yang seterusnya, mungkin kita nak tanya tentang sertu ni, kesedaran sertu itu, kepentingannya. Apakah rakyat Malaysia ataupun warga Muslim di Malaysia ini mempunyai tahap orang kata knowledge ataupun kesedaran yang baik tentang sertu? Kalau saya ingat yang satu ketika dulu, rasanya tahun lepas kan, ada satu insiden ketika seekor khinzir telah memasuki sebuah pasaraya di Putrajaya. Selepas itu di dalam di dada akhbar tertulis di situ kan, Cik Azri, dia tulis situ, selepas itu diadakan sertu kepada kedai itu. Jadi ada demand di situ ya. Jadi mungkin Cik Azri boleh bagi tahu apakah kesedaran kita di tahap industri dan tahap di orang ramai. Okey, Silakan. Saya kira kesedaran mengenai sertu sekarang ni sangat-sangat bagus lah. Perkembangan tu sangat bagus. Berbeza daripada 10 tahun dulu saya memulakan sertu ni. Dulu saya tak panggil sertu. Dulu kita panggil samak. Jadi lama-kelamaan istilah sertu tu wujud. Jadi kita dia lebih spesifik kan. Sertu tu 7 kali basuh. Samak ni untuk kulit-kulit binatang. Jadi sekarang ni mana-mana yang saya pergi pun memang kita nampak perkataan sertu tu orang dah mula kenal dah. Itu kesedaran tu. Betul kan? Jadi kita nampak kesedaran tu dah makin meluas. Oh, semua orang dah berkata mengenai sertu. Istilah sertu tu dah makin glamour lah, dah makin meluas dia guna pakai. Jadi saya jangka kita perlu berterima kasih jugalah kepada JAKIM, kepada HDC sendiri, kepada Jabatan Agama Islam Negeri, Majlis Agama Islam sendiri ataupun autoriti halal. Sebab saya nampak, saya rasalah kesedaran sertu ni bermula bila mana garis panduan sertu menurut perspektif Islam yang dikeluarkan oleh JAKIM tu diterbitkan. Jadi bila garis panduan sertu diterbitkan, jadi dan dia pula dalam portal JAKIM kita boleh download direct je kan. Jadi orang ramai boleh membaca. Orang ramai boleh membaca, pihak industri pun boleh buat sebagai reference, Jadi macam mana kaedah dia. So dalam garis panduan sertu di menurut perspektif Islam JAKIM pun ada dia punya ketetapan dekat dalam tu. Jadi contohnya kalau misalkan kita nak sertu industri, apakah kepekatan air tanah yang diperlukan? Itu untuk sertu industri ya. Jadi kalau untuk personal care pula, personal care kan sekarang ni kita nampak ada produk-produk personal care yang sertu sudah ada kan. Jadi dalam garis dalam garis panduan sertu tu pun ada juga fatwa yang memberi rujukan kepada kita supaya kita ni lebih yakin kan macam mana kita nak guna pakai kan, untuk kita nak apply benda tu dalam kehidupan seharian lah. So maknanya saya nampak balance lah daripada segi ketetapan untuk industri, garis panduan tu dah clear dekat dalam tu. Cuma adalah beberapa daripada segi sudut saya sebagai industry practitioner, adalah beberapa yang perlu baik lah yang saya nampak. Dan daripada segi orang ramai, public consumer, ada juga reference, maknanya penggunaan sabun, contoh sabun yang ada unsur tanah liat kan. Jadi reference tu ada dalam tu. Jadi saya rasa dia memberi pengaruh terhadap kesedaran sertu ni kepada masyarakat Muslim di Malaysia. Jadi tambahan pula sekarang ni pihak JAKIM, pihak Jabatan Standard Malaysia juga dah mengambil langkah yang begitu proaktif. Sebab kalau kita tengok kalau kita tanya mana-mana player-player pensijilan halal ataupun orang kata komuniti pengurusan halal lah, kan. Maknanya dalam halal ni kan ada management sistem dia. Jadi komuniti ni pun sekarang ni standard mengenai sertu pun dah mula dibangunkan, tapi masih belum siap lah. Jadi bila ada standard mengenai sertu, jadi saya rasa pemain industri lebih mudah, lebih nampak ke mana arah tuju dia. Lebih orang kata
kita boleh bawa sertu ni ke dalam era, bukan dalam era lah, apa perkataan yang sesuai dalam suasana yang Ambassador lebih global. dalam Ya. suasana yang lebih profesional. Ya. Kan. Jadi kita tengok sertu ni banyak orang guna cara tradisional. Okey. Ya, betul. Jadi bila kita nak bawa ke dalam industri halal, kita tak boleh guna pakailah kaedah tradisional tu, sebab bila kita dalam industri ni kita nak sertu mesin-mesin, tempat-tempat yang sensitif kan, ada dia punya hazard sana lah, hazard sini lah. Lepas tu ada macam-macam keperluan yang kita nak kena synchronize dengan piawaian-piawaian yang lain-lain yang ada dalam pemain industri tu kan. Jadi alhamdulillah daripada segi support daripada segi authority mengenai sertu ni sangat bagus. Okey. Daripada awal lagi sebenarnya bila kita baca buku mengenai standard halal ni, sertu ni dia dah masukkan dah dalam tu annex. Kalau kita baca MS 1500 2009 yang mula-mula dulu kan. Okey. Ya. Dekat belakang page buku tu, buku panduan standard mengenai halal tu ada annex mengenai sertu. Jadi kita nampak sebenarnya sertu ni memang sangat-sangat penting lah dalam halal ni. Memang tak boleh nak buat apalah. Kalau ada berlaku pencemaran, wajib jalankan sertu. Okey. Menyentuh tentang pencemaran tu, saya ada sedikit bingkisan video ya, yang mungkin kita supaya kita memberi gambaran apa yang dikatakan sertu secara profesional. Jadi Encik Azri dah berikan sedikit video kepada kami, jadi kita boleh kalau producer boleh tak kita video playbackkan sikit kita punya video tu sikit. Itu dia. Okey, itu dia. Kalau kita lihat di sini Encik Azri, kalau boleh saya tanya, ini proses apakah masa ni? Ini proses sertu display pinggan-pinggan mangkuk, okey, di sebuah restoran. Restoran ni berskala besar jugalah, dia punya muatan dia sangat besar. Jadi ini adalah kenapa perlu disertukan? Mungkin para penonton ini kena tahulah, mungkin ada sejarah sebelum ini dan sebagainya. Mungkin boleh ceritakan sedikit Encik Azri? Okey, dia sebenarnya gini, dalam industri halal, okey, bila ada mana-mana pemain industri yang nak mendapatkan sijil halal, okey, jadi setiap pemain ni dia kena establish apa yang diperlukan dalam Malaysia Halal Management System yang terbaru ni lah. Jadi dalam nak establish tu, sertu ni salah satu yang di antara yang utama yang perlu dibangunkan. Okey, kalau dekat sinilah peranan eksekutif halal. Okey, eksekutif halal dia memainkan peranan yang besar lah. Okey, bila dia dapat tahu macam restoran ni restoran ni dah beroperasi sebelum ni, tetapi dijalankan oleh pengusaha non-muslim. Okey, non-muslim, dan dia menyajikan menu-menu yang tidak halal lah, campur-campur lah. Okey, jadi bila dia diambil alih oleh business owner yang ingin mendapatkan sijil halal, jadi memang jelas semua peralatan yang ada dalam premis ni perlu disertu. Jadi bila kedai ni dia ambil alih dengan semua peralatan sekali, dia tak beli yang baru. Sebab peralatan ni kan banyak kan. Kalau nak beli baru, memanglah kos dia akan jadi besar lah. Jadi maksudnya dia lock, stock and barrel lah. Maksudnya ini betul. Kalau kita lihat di sini, ini sertu membersihkan, memvacuumkan kerusi ya, menggunakan clay dan sebagainya. Boleh Encik Azri ceritakan? Okey. Ini gambar ni kita sertukan dia punya kerusi dekat dia punya dining hall Kerusi ni kerusi premium lah, kerusi yang mahal lah. Okey. Jadi bila kita nak sertukan kerusi-kerusi yang macam ni dengan dia punya kemasan fabrik macam ni, kita perlu gunakan peralatan yang sesuai lah untuk kita nak jalankan proses sertu tu, supaya maknanya proses sertu ni dapat dijalankan dengan efisien dan memelihara dia punya autentik dia punya keaslian dia kan. Jadi peralatan-peralatan yang kita gunakan ni memang sangat-sangat membantulah. Jadi penting untuk juru sertu ataupun penyedia perkhidmatan sertu, dia mesti ada knowledge mengenai teknologi dan
sedikit pengetahuan, bukan sedikit lah, kena banyak juga pengetahuan mengenai engineering. Sebab Kena berguru ni Ah. dengan Cik Azri. Okey, Cik Azri, saya nak tanya kalau kita lihat tadi ada pinggan mangkuk dicuci, cawan dan sebagainya kan, kitchenware dia tu pun disertukan ataupun dibersihkan ya. Kita menggunakan tanah liat, betul? Dia tak melekat ke tanah tu pada pinggan dan sebagainya, ataupun ada bau tanah dan sebagainya. Mungkin boleh Cik Azri boleh clarifikan perkara-perkara sebegini, dan kandungan clay ataupun tanah liat yang digunakan, ada tak ada aspek standards yang perlu ditekankan? Silakan. Baik. Okey, saya tunjuk sedikit lah tanah. Ni. Ni bawa dari tanah mana ni? Ini saya ada bawa sampel tanah. Ini tanah liat yang sangat halus. Ini warna berbeza warna lah. Ya. Okay, ini ada lagi satu. Ini juga tanah dia. Ada 3 warna dekat sini yang saya bawa. Okey. Jadi tanah ni berwarna putih dan dia memang kita pilih tanah yang sudah diproses. Sebenarnya Angkat sikit tanah lagi, tak nampak. Angkat sebenarnya sikit. okey, nampak Nampak. Okey. Okey. Tanah itu ni tanah, sebenarnya tanah warna putih. Tanah warna putih, tanah liat. Clay. So tanah ni sebenarnya dia di Lombong sebenarnya, dia melalui mining proses. I see. Dan dia sebenarnya dalam dia punya raw tu di masa Lombong tu dia tidaklah halus macam ni. Dia melalui suatu proses grinding, kita haluskan lagi. Kita ada menggunakan mesin superfine milling dipanggil. Saya pernah jumpa lah mesin tu, okey. Jadi tanah ni memang kalau kita campur dengan air dan bila kita gunakan equipment semburan, contohnya macam water jet, okey, contohnya macam next set sprayer yang spray yang pakai bateri tu kan, macam kita orang campur mesin rumput tu. Jadi dia memang tak akan tersumbat sebab dia terlalu halus. Jadi dia punya saiz dia pun antara 7 ke 10 mikron. Okey. So tanah ni juga yang kita gunakan ni sangat bersesuaian dengan apa saja industri lah. Okey, contohnya dalam halal kita ada daripada farm, satu farm to table kan, daripada farm, factory, lepas tu logistik sampailah kepada retailers. Sebenarnya serta ni memang along the supply chain tu semua berpotensi kena sertu kalau ada contamination lah. Jadi maknanya kesesuaian tanah yang kita nak gunakan ni, kalau boleh memang saya develop benda ni supaya kita boleh pakai di semua area. Kita nak pakai di segmen farming pun boleh, slaughterhouse ke apa ke contohlah Lepas tu manufacturer pun boleh. Manufacturer pula ada untuk kediaman pun boleh ya. Untuk kediaman pun boleh. Ya. Dia begini Syilda. Bila kita gunakan tanah, bila kita nak sertu industri, dia ada macam-macam benda yang kita nak kena ambil kira. Sebab industri ni, okey, industri halal ni sebenarnya dia punya background dia adalah industri kualiti. Pengurusan kualiti halal tu kan. Jadi bila kualiti ni, mana-mana kilang yang ada pensijilan halal, pada masa yang sama dia juga telah disertified piawaian-piawaian lain seperti ISO, macam HACCP, macam GMP. Jadi pentingnya kita nak bawa tanah ni, okey, untuk bawa ke dalam kilang-kilang yang macam tu, ya, bila dia bukan saja comply dengan halal saja, dia ada juga comply dengan yang lain-lain. So maknanya penting untuk kita bawa tanah yang tidak memberi masalah kepada requirement piawaian yang lain-lain tu. Sebab kita nampak okey, dalam halal sekarang ni dah besar Jadi halal yang ada sekarang ni dia boleh je bekerjasama ataupun dia boleh synchronize dengan piawaian-piawaian yang lain macam HACCP, GMP, ISO ke apa ke, tak ada masalah. Dia maknanya boleh dimurnikan, maknanya dalam operasi tu kan, halal ni kan. Jadi bila kita nak bawa sertu pula dalam halal, jadi
antara perkara-perkara penting yang kita nak kena pastikan adalah kita punya bahan mentah ni kalau boleh mematuhi spesifikasi yang ada dalam piawaian-piawaian yang lain-lain juga. Jadi kita kena usahalah, itu yang alhamdulillah akhirnya kita dapatlah tanah-tanah yang jenis macam ni, yang ada juga yang bergrade kosmetik dan juga ada yang bergrade makanan, food grade. Pernah dengar tak tanah food grade? Jadi sekarang ni memang tanah ni bila kita buat proses sertu, memang dia sangat halus dan dia tak melekat. Dia tak melekat kepada permukaan pinggan mangkuk tu. Maknanya bila kita dah bilas dia, bilasan pertama, bilasan kedua, bilasan ketiga sampailah bilasan keenam ni memang dah tak ada lagi lah tanah-tanah yang tinggal dekat permukaan pinggan mangkuk ke mesin ke apa ke. Memang alhamdulillah lah. Nampak gayanya kita dapat satu bahan yang sangat-sangat memudahkan juru sertu lah maknanya. Saya suka panggil orang yang tukang sertu ni juru sertu. Okey. Jadi daripada segi bau pun dia tidak meninggalkan apa-apa bau. Tanah yang ada ni pun memang tak ada bau. Dan yang bagusnya bila kita sertukan dapur-dapur ke, yang memang sebelum sertu tu dapur tu ada bau sana, ada bau sini, ada macam-macam bau. Bila kita sertu saja gunakan tanah ni, bau yang sedia ada tu, yang sebelum tadi tu pun hilang. Inilah kekuatan tanah yang ada. Okey? Okey ke Syilda? Boleh dengar? Hello? Saya ada tetamu Cik Azri, saya daripada Haji. Tengah live ni saya tetamu datang kat sini. Datang sini. Sekejap. Okey. Saya live ni. Silakan daripada Angkasa. Terima kasih kerana bersama kami di datang ke HDC. Terima kasih. InsyaAllah kita bersama. Kita ada satu sesi untuk Datuk Sri. Okey, baik. Terima kasih. Itulah Cik Azri, ni ada tetamu yang makin lama makin ramai yang ingin bersama-sama dengan Halal Integrated Platform untuk menjadi rakan strategik. Iklan sekejap ya. Iklan. Okey. Haji kita sambung balik. Okey. Sambung balik ya. Kita sambil minta maaf. Okey. Sambung balik. Saya difahamkan Haji pula. Encik Azri, saya difahamkan ada bukti saintifik yang kenapa proses 7 kali digunakan dalam sertu. Boleh share tak pelajar-pelajar Mistek ni nak dengar? Okey. Okey. Silakan. Dulu lebih kurang dalam 10 tahun lepas jugalah. Okey. Saya pernah hantar sampel tanah ni ke Institut Penyelidikan Produk Halal. Jadi kita nak tahu apa hikmahnya sertu ni. Okey. Kenapa dia 7 kali basuh? Kenapa dia kena guna tanah? Itu antara persoalan-persoalan yang selalu bermain di fikiran saya lah. Pasal saya ni orang teknikal. Saya ni orang kata tangan tukang. Okey, kita dulu belajar sekolah vocational, ambil jurusan elektrik, ambil jurusan aircon. Jadi teknikal ni dah memang sebati dengan jiwa kita. Jadi setiap apa yang pekerjaan yang kita buat, kita selalu curious nak tahu kenapa. Jadi kita pun hantarlah sampel kepada UPM, Institut Penyelidikan Produk Halal. Alhamdulillah daripada situ kita dapat tahu sebenarnya 7 kali basuh ni memang ada dia punya tujuan dia. Okey. Jadi sebenarnya basuhan yang pertama tu, air tanah tu, okey, dia boleh membunuh kuman-kuman yang hidup di dalam 2 haiwan najis mughalazah ni. Okey, dulu dia ada ambil sampel air liur anjing dan sampel protein daging babi masuk ke dalam makmal dan kita bancuhkan air tanah dengan kepekatan yang tertentu, dan selepas tu bila kita spray, okey, dan kita tengok dia punya dia punya react dia, apa yang dia react.
dan dengan kepekatan tertentu, kuman-kuman yang hidup dalam plate tu mati ya. Memang inilah dengan air tanah je. Selalunya kita ni nak bunuh-bunuh kuman kan kita jirus dengan air panas ke, kita jirus dengan asid ke, ataupun kita sembur dengan ataupun kita bakar ke, ataupun apa-apa saja kaedah disinfektan yang sedia ada lah, konvensional ni. Tetapi sebenarnya untuk sertu ni memang dengan air tanah saja kuman yang hidup dalam air liur anjing mati. Pada masa yang sama, kuman yang hidup dalam protein pork tu juga mati. Jadi daripada situ yang kita nampak basuhan pertama ni sebenarnya membunuh kuman-kuman yang hidup dalam kedua-dua najis mughalazah ni lah. Okey. Dan maknanya bilasan ke-6 bilasan ni adalah memastikan bahawasanya kuman-kuman yang dah mati tu kita buang. Itulah maknanya bilasan pertama. Mungkin bila kita swipe ke ataupun apa saja kaedah untuk kita nak bilas, mungkin dia ada lagi belen-belen. Bilasan kedua kita buat lagi sekali. Bilasan ketiga, 4, 5, 6 memang lama kelamaan. Itu juga terbukti daripada segi kaedah makmal. Saya dah pernah jalankanlah eksperimen macam tu. Contohnya saya pernah buat untuk kontena di Port Klang. Okey. Sebelum dan selepas sertu tu memang keputusan makmal tu memang sangat-sangat memberangsangkan lah. Okey. Jadi daripada sini yang kita nampak sebenarnya sertu ni ataupun samak ni, tak kira lah sertu ke samak ke, memang dia bersifat disinfecting dan kita boleh kategorikan dia sebagai good hygiene practice. Jadi terma-terma good hygiene practice ni memang biasa, benda-benda yang common dalam industri quality ni. Kalau dia tak panggil good hygiene practice, dia panggil CIP, clean in place. Jadi sama je. Jadi sertu sebenarnya dia ada sifat tu. Kaedah sertu ni 7 kali basuh ni dia ada sifat tu. Basuhan pertama bunuh kuman dan 6 kali bilasan yang seterusnya membuang kuman-kuman yang dah mati tu. Itulah dia sertu ni. Hebatnya sertu ni. Itulah dia. Okey. Okey, baik. Kita nak terus sesuatu yang lebih serius sikit lah kan Encik Azri kan. Sekarang kita nak cerita pasal dari segi industri lah. Saya nak tanya Encik Azri ke mana hala tuju industri ni ataupun ke mana potensi industri sertu ni? Pada pandangan Encik Azri, adakah ia mempunyai potensi besar dan bagaimana kita nak jadikan ia lebih potential sama ada di dalam negara ataupun kita boleh orang kata bawa kemahiran ini ke luar negara dan dari Malaysia, daripada Halal Development Corporation, mana tahu kan. Okey, sebelum kita kita bincangkan apa pandangan Encik Azri pasal hala tuju industri sertu ini. Okey. Silakan. Okey. Terus terang saya cakap sebenarnya potensi sertu ni sangat besar dan dia sangat-sangat viable lah. Okey. Dia kenapa saya katakan macam tu? Sebab dia sebenarnya sertu ni dia seiring dengan aspirasi Persijilan Halal Malaysia. Kalau misal kata Malaysia kata kita nak champion sebagai global halal hub, yang mana kita satu dunia nak pakai sistem Persijilan Halal Malaysia sebab kita sangat-sangat dipercayai. Jadi di situlah potensi sertu sebenarnya. Bukan saja dalam Malaysia. Mana-mana player-player di luar negara, okey, kadang-kadang diorang dah ada sedia halal dah pun. Diorang ni dah ada sedia halal, tapi sedia halal diorang ni daripada negara diorang sendiri lah. Tetapi sekarang ni kerana kita punya credibility ni, halal kita ni nombor 1 dunia kan. Jadi walaupun diorang dah ada sedia halal di negara diorang sendiri melalui badan persijilan halal diorang sendiri,
tetapi dia orang masih juga nakkan logo kita tu. Dia nakkan kita punya persediaan halal. Jadi saya nampak inilah peluang kita punya stakeholders halal untuk bawa sertu ni ke international. Jadi sebab memang komponen sertu ni dalam sistem persediaan halal Malaysia dah memang ada. Jadi memang cuma sekarang ni pada saya yang saya nampak presentation lah. Presentation contohnya macam saya sebagai sertu service provider, saya nak present macam mana sertu ni, servis ni. Kita nak bawa kaedah, kita nak bawa nama professional sertu service provider ke di peringkat antarabangsa tu boleh. Jadi macam mana kita nak bawa macam mana kita nak bentuk format dia. Sebab kita halal ni kan quality management system ataupun quality assurance system. Jadi maknanya servis sertu yang kita nak bawa ke antarabangsa di luar negara ke apa ke, jadi kita perlu orang kata tampil dengan orang kata penampilan yang very professional, sebab kita nak yakinkan dia orang. Kebanyakan non-Muslim ni di luar-luar negara ni, dia orang ni dia tahu dia nak halal je. Okey, dia nakkan logo kita tu. Tetapi maknanya bila kita bawa sistem persediaan kita di luar negara, maknanya apa saja yang ada dalam tu semua dia orang kena comply, dan mana sertu pun kena buat. Supaya maknanya kualiti halal tu lebih terselah. Okey. Sistem pengurusannya dan lebih meyakinkan pengguna lah, maksud saya. Jadi memang potensi sertu ni memang sangat-sangat jauh lah. Okay? Dan sebenarnya macam saya katakan tadi, sertu ni memang along supply chain tu, daripada farm, slaughterhouse ke apa ke, sampai ke manufacturing, sampailah kepada logistik, sampailah kepada distribution retailers, sampailah kepada pengguna. Memang sertu ni semua area tu memang signifikan lah, maksud saya. Dia memang terkaitannya tu sangat-sangat kuat. Maknanya kalau ada saja contamination, sertu kena buat. Ada saja contamination, sertu kena buat. Gitu. Jadi memang ada masa depan lah. Jadi saya nampak contohnya Okey, Encik Azri, saya nak tanyalah, kalau misal katalah sesebuah Encik Azri dengar? Dengar. Sesebuah okey, saya ada masalah teknikal sikit. Okey. Sekejap ya. Saya line kami agak tidak stabil. Tidak mengapa. Kita keep going, orang kata. Okey. Okey. Encik Aziz, saya nak tanya ya. Kalau misal katalah keperluan sertu ni, okey, saya pemilik restoran ya. Dan saya orang kata was-was, tidak pasti siapa pemilik restoran sebelum ini. Dan saya nak buat sertu. Itu adalah satu orang kata demand juga kan dalam pasaran ini juga, betul tak? Ya, betul. Encik Azri, silakan. Okey. Dia begini, tak semestinya kadang-kadang berlaku pencemaran ataupun contamination. betul. Kalau betul, saya betul. ingin mendapatkan ya, teruskan. Okey. Sebenarnya proses sertu ni demand dia ada pelbagai juga, dia. Salah satunya bila ada insiden lah. Itu memang jelas lah. Bila ada insiden yang melibatkan najis mughallazah, itu kita sertu. Tetapi dari bentuk-bentuk lain, ada juga daripada segi contohnya macam industry players katalah dia beli mesin pemprosesan second hand. Okey, second hand terpakai. Jadi maknanya daripada konteks pengurusan kualiti, benda tu dia non conformance, dia panggil istilah tu. Okey, dia tak confirm lagi, maknanya apa sejarah dia tak confirm. Jadi tak ada siapa nak confirmkan. Jadi untuk kita nak prepare daripada segi documentation, memang kita kena sertu lah mesin tu. Sebab itulah yang dituntut dalam quality management system tu. Tetapi contoh ada juga kes-kes lain, macam saya dah kata tadi, okay, you
you punya kedai ataupun you ada factory Ya. yang dah memang sertifat halal, then pada masa yang sama tiba-tiba you nak upscale you punya operation, tetapi you punya upscale tu dah tak boleh nak guna tempat you kena pakai premise lain, you kena gunakan premise lain untuk nak upscale you punya production, dan pada masa yang sama premise tu pula memang you tinggal nak pakai je, katalah you take over lah premise tu kan, untuk nak support you punya production. So maknanya premise tu pula you ada rasa was-was dekat situ. You ada rasa was-was dekat situ. So bila ada rasa was-was je memang kita memang sertu ni patut dijalankan teruslah. Jadi bila dah proses sertu tu dah dijalankan, maknanya kita pun rasa macam confident, kita ada peace of mind. Kalau orang Islam dia tentulah. Kan? Okey, Cik Azri, kita sudah bersiaran selama lebih kurang 40 minit ini. Soalan saya yang terakhir lah, dan kalau saya lihat, kalau di Facebook saya lihat kehadiran daripada pelajar-pelajar ataupun ahli-ahli MISDAQ ya, bersama-sama kami pada petang ini, dan terima kasih kepada MISDAQ dan juga mereka yang sedang menonton ketika ini, dan teruskan bersama kami. Kejap ya, saya betulkan turunnya. Teruskan bersama kami untuk menjadi ahli HIP, iaitu HIP.HDC Global. Dan di HIP itu kita akan dapat banyak manfaatnya untuk kita akses berbagai kemudahan ya. Okey Encik Azri, setelah berada menjadi ahli HIP ni, ada pandangan tak ataupun kata-kata semangat kepada kami di HIP? Silakan Encik Azri. Okey, Syilda. Okey, saya sebenarnya saya nak cakap, okey ginilah. HDC ni adalah agensi halal yang memang tanggungjawab dia dari persegi untuk nak komersialkan penggiat halal dalam Malaysia ni kan. Jadi dia umpama macam Astro lah. Astro ni penggiat seni, platform dia Astro. Okey, jadi kalau penggiat halal, dia punya platform komersial dia lah HDC. Jadi bila HDC tampil dengan HIP, jadi saya rasa itu satu platform yang memang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh penggiat halal dalam Malaysia lah. Okey, tambahan pula sertu ni kan. Jadi saya memang excited nak bekerja dengan HDC, duduk dalam platform HIP ni. Pasal apa? Sertu ni macam saya kata tadi, sertu ni dia punya potensi dia besar, dan sebenarnya adik-adik kita yang belajar mengenai halal, okey, yang ada ambil course eksekutif halal, especially macam betul? Especially macam yang di MISDAQ Melaka tu kan. Jadi inilah masa depan diorang. Kalau misal kata sertu ni akan datang, boleh jadi satu career untuk diorang. Jadi maknanya saya nampak inilah platform HIP ni. Inilah dia punya permulaan dia. Ya. Inilah permulaan platform HIP ni yang saya nampak lah. Jadi maknanya sertu ni dia punya juru sertu dia kita boleh dapat daripada pelbagai pusat-pusat latihan. Contoh je macam di MISDAQ Melaka, saya sendiri pernah menjadi tenaga pengajar, memberi latihan sertu kepada pelajar-pelajar di MISDAQ. Jadi maknanya memang saya nampak mana-mana student halal memang pasal sertu je semua excited. Semua sangat-sangat excited. Mungkinlah seronok main air kot, tembak-tembak lantai, tembak-tembak mesin ke apa kan. Okey, alright, terima kasih Encik Azri.
Nampaknya kita sudah ke penghujung rancangan penghujung talk show saya pada hari ini. Kami minta maaf sekiranya terdapat sebarang masalah teknikal ataupun masalah lagging ya. Tidak mengapa, kita akan cuba memperbaiki dari masa ke semasa. Bagi anda semua yang sedang menonton ini, saya sangat-sangat mewawarkan untuk anda semua. Pertama kali, jika ingin mengetahui tentang Sertu, bolehlah menjadi ahli HIP kerana kami akan networkkan ataupun mismatchkan di antara syarikat anda dengan juga syarikat Global Debug bersama dengan Encik Azri untuk kita sama-sama belajar juga tentang Sertu dan juga bagaimana servis ini boleh diguna pakai seperti yang saya katakan di tempat kediaman, di kilang-kilang dan restoran ya. Dan bagi mereka pelajar-pelajar pula, contohnya bakal-bakal halal eksekutif yang sedang menonton ketika ini, anda juga seharusnya menjadi ahli HIP. Kenapa saya cakap begitu? Kerana kami juga mencari hal-hal eksekutif untuk job placement di Halal Integrated Platform. Okey? Jadi kinilah masanya hip.hdcglobal.com. Ia adalah percuma. Letakkan nama, email dan juga phone number. Okey? Nampaknya saya sudah di penghujung rancangan saya di HIP Live. Dan pastikan anda terus share ataupun komen HIP ini supaya mendapat manfaat seluasnya. Dengan itu saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Azri di Global Debug, Big Two Bazaar juga, producer saya Irfan dan juga kedua assistant producer saya iaitu Tasha dan juga Arna yang bersama turut serta dalam live kita pada petang ini. Encik Azri, kata-kata terakhir mungkin? Okey, terima kasih kepada HIP di HDC sebab kerana sudi mengundang saya untuk berkongsi pengalaman penceritaan mengenai Sertu. Saya sangat-sangat yakin bahawasanya Sertu ni memang boleh pergi jauh lah. Jadi ini memang kita nak supaya generasi-generasi akan datang boleh mengambil peluang ni ya. Sekarang ni orang selalu cakap halal knowledge economy. So knowledge pasal halal tu boleh menjana ekonomi kepada anak-anak ataupun adik-adik kita di masa akan datang. Inilah insya-Allah, mudah-mudahan. InsyaAllah. Okey, dengan itu sekian saja dari saya Syilda Ismail. Assalamualaikum. Terima kasih. The whole world has been brought to its knees from the rapid and destructive spread of pandemic. Including the halal industry. Timely, a digital platform, Halal Integrated Platform under Halal Development Corporation, was established to help entrepreneurs venture into new potential business opportunities and market access. The traditional way of doing business and conducting trade needs major and massive transformation. The halal industry needs a revolution and a holistic approach to bring a comprehensive solution founded on an ecosystem. HIP came about when we identified that the halal industry at the moment is actually clustered. There's a lot of initiative in halal industry, but it's not unified into one single ecosystem. So having that realization, HDC established HIP so that we can host everyone, all the players
from business owner, government agency, financial institution, service provider, consumer, and halal professional into one ecosystem in one platform. As at November 2021, more than 4,000 members and 20 strategic partners signed up. Imagine a train with each carriage representing all elements of industry into one digital platform. Whoever that want to be part of the halal industry will have this access whereby they can pick and choose what they need in the halal industry through HIP. HDC's HIP will be the game changer to drive halal exports, facilitating companies looking to grow their business capability and capacity to partake in the USD 3 trillion global halal market. What may have been challenging for local products to be marketed internationally in the past is now feasible. HIP provides various facilities for SMEs to enjoy: financial, market access, branding, mentoring, and networking, enabling SMEs to expand their business capability and to be part of global halal industry ecosystem. Newly launched on 9th September, HIP has shown traction. Within these 3 months, we already deliver impact. For example, we have assist our SMEs, and we have set up USD 100 million financial facility for Middle East export. And near future, we will have more and more facility to assist our SMEs. And most importantly, we are through HIP, HDC through HIP, we are using HIP to help Malaysia to regain back our economy through halal industry.